Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Sufian bin Muhrozi dan ini saya akan menceritakan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru diperkenalkan demi mewujudkan penumbuhan yang berkekalan, mengutamakan kelestarian dan keseimbangan agar ekonomi negara terus berkembang. Pentingnya inovasi dan teknologi baru memberikan kelebihan dalam persaingan global, mendorong kemajuan dalam setiap bidang, menghasilkan produk dan berkhidmatan yang unggul. Pendidikan dan pembangunan insan menjadi penekanan membentuk tenaga kerja yang berkualiti tinggi, memproses minda dan potensi muda, mengharungi arus kemajuan dengan berdaya maju. Kolaborasi antara sektor swasta dan awam mendorong pelaburan dan mentumbuhkan ekonomi yang mantap, menjana peluang bekerja dan berbagai industri, memberikan daya saing yang berpancangan dalam dunia yang sentiasa berubah dan bergerak. Kita perlu teguh dan beradaptasi dengan bijak. Era ekonomi baru adalah titik permulaan menuju kepada kejayaan dan kemakmuran yang abadi. Seterusnya saya akan menceritakan latar belakang isu ekonomi baru. Pertama sekali, perlasaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah menguruhkan perpaduan masyarakat di tanah Melayu. Pengelasan kaum merujuk pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza mengelakkan interaksi antara penduduk di tanah Melayu yang terdiri daripada 3 rukun utama, iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Melalui dasar ini, orang Melayu kebanyakannya menetap di kawasan luar bandar, kampung dan bekerja sebagai nelayan dan petani. Orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan pelombongan serta kerja sebagai peniaga dan pelombongan biji timah. Manakala orang India kebanyakannya tinggal di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh. Secara tidak langsung telah mewujudkan perasaan curiga-mencurigai antara satu sama yang lain, yang merupakan bom jangka yang menjadi teras peristiwa 13 Mei 1989. Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1989 telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan tiga etnik yang terbesar di Malaysia. Semenjak negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1997, didapati bangsa Melayu tertinggal jauh dari segi penguasaan ekonomi dan pendidikan di tanah Melayu. Memandangkan majoriti orang Melayu tinggal di luar bandar, manakala orang Cina pula lebih kehadapan dengan menguasai bidang perniagaan dan bidang ekonomi. Lain memandangkan mana mereka tinggal di kawasan bandar dan menguasai kawasan pelombongan, lantas timbul kesedaran di kalangan orang Melayu yang dapat merasakan bahawa mereka telah tertinggal dan tertindas di bumi tersendiri akibat kemiskinan. Bagi masyarakat Cina dan India pula, mereka bimbang tentang syarat-syarat hak kerakyatan, walaupun sebahagian daripada mereka telah bersedia untuk
menumpahkan kesetiaan kepada tanah Melayu. Orang India pula tidak terlibat dengan tragedi tersebut. Hal ini tidak dinafikan kerana pada ketika itu orang Melayu masih lagi dengan kampung dan bercucuk tanam dan dilemahkan dengan dunia hiburan. Mengenai pasti faktor punca isu dasar ekonomi baharu, semenjak pendudukan Jepun pada Perang Dunia Kedua, pihak Jepun mengamalkan dasar yang anti-Cina dan pro-Melayu telah membangkitkan kemarahan dan prasangka orang Cina terhadap orang Melayu. Apabila Jepun menyerah kalah dan sebelum ketibaan Inggeris, anggota bintang 3 Parti Komunis Malaya telah mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Turut memburukkan keadaan adalah kerana kebanyakan yang menggodai Parti Komunis Malaya merupakan Cina, manakala orang Melayu kebanyakan menggodai pasukan keselamatan ketika zaman darurat pada 1948 dan 1960. Penyikan Singapura dari Malaysia pada tahun 1965 akibat konsep Malaysia untuk orang Malaysia yang secara tidak langsung turut mempertikai kedudukan dan hak istimewa untuk orang Melayu telah diapi-api oleh Lee Kuan Yew menyemarakan perasaan anti-Cina dan anti-Melayu. Kejadian tersebut akhirnya menyebabkan berlakunya peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969. Ia telah mengobarkan banyak nyawa dan harta hak benda adalah manifestasi hubungan antara kaum di tanah Melayu yang sememangnya retak menanti belah. Peristiwa 13 Mei 1999 berlaku sebaik sahaja keputusan pilihan raya umum 1999 diketahui. Terusnya, menerangkan kesan-kesan yang akan dihadapi berdasarkan isu tersebut. Kebincangan di atas dipercayakan telah merupakan suatu sebab utama berlakunya peristiwa 13 Mei 1999. Peristiwa ini merupakan satu perusuhan berkauman yang telah memaksa satu dasar yang bersepadu diwujudkan. Dasar yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui rancangan Malaysia Kedua 1971 dan 1975 untuk membetulkan ketidakseimbang sosio-ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum, di antara wilayah-wilayah dan di antara kawasan di wilayah yang sama. Kacau beliau dan pertumpahan darah yang berlaku pada 13 Mei 1999 itu telah memaksa kerajaan untuk mengisytiharkan perintah darurat. Duli Yang Mahal Mulia Seri Paduka Baginda yang di Paduan Agong ketika itu dan atas nasihat Perdana Menteri dengan serta-merta telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara berkuat. Kuasa 16 Mei 1999. Pengisytiharan ini telah menyebabkan sistem kerajaan berparlimen digantung atas perakuan Perdana Menteri yang di Pertuan Agong telah melantik Tun Razak bin Datuk Hussein di Badan
menteri pada waktu itu sebagai pengarah majlis gerakan negara yang bertanggungjawab menjalankan kuasa perintah bagi persekutuan berdasarkan kuasa yang diwakilkan oleh yang di Pertuan Agong. So langkah-langkah mengatasi isu Majlis Perpaduan Negara telah ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan migrant. Majlis Perpaduan yang bertanggungjawab untuk membincang dari meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan menyelesaikan masalah semasyarakat berbilang kaum. Majlis ini mendapati satu masalah yang paling ketara yang dikenal pasti ialah struktur masyarakat majmuk di Malaysia adalah didapati masyarakat Malaysia masih terbahagi atas dasar keturunan, agama dan pekerjaan. Perpaduan yang hendak dicapai bukan sahaja melibatkan penyatuan kaum sahaja, tetapi adalah didapati penyatuan ekonomi dan sosial juga diperlu dilakukan. Sehubungan juga perlu dilakukan itu majlis perundingan negara yang telah bersetuju membentuk satu ideologi negara yang kemudiannya dikenali sebagai rukun negara yang mempunyai 5 prinsip utama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, ketiga, keluruhan perlembagaan, keempat, kedaulatan undang-undang, dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan dasar ekonomi baharu juga dibentuk menerusi Majlis Perundingan Negara sebagai jentara penggerak untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Majlis Pertandingan Negara juga telah mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan Jabatan Perpaduan Negara untuk melaksanakan aktiviti membentuk musibah, majlis muhibah dan Perjabatan Muhibah di peringkat pusat. Negeri, daerah dan kawasan telah ditubuhkan di bawah peruntukan peraturan perlu Majlis Muhibah 1969 yang telah diwakilkan pada 18 Julai 1999. Sebelum saya mengakhiri penjelasan ini, bila saya mengusulkan sebuah kata-kata, gelombang baru ekonomi muncul bersinar, teknologi canggih dalam dirinya bersemayam, inovasi dan kreativiti menjadi selera dan membuka peluang baru untuk maju bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.